Aku anak merdeka, mencari damai di mana jua, dalam kemelut rasa dengan panduan yang esa. Aku doakan negara ini, akulah yang akan mengisi perjuangan merdeka tidak terperi menuju kepada ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal pada hari yang amat indah. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas. Alhamdulillah. Kuning merah. Oh, hari ini Ustaz ya, istimewa sempena bendera hari kita, subhanallah. Merdekaan Merdeka, kita Ustaz ya. subhanallah. Terimbau Betul, perjuangan mereka yang mendahului kita. Betul. Dan kita doakan Ustaz ya, Betul, semangat Safas. merah, Betul. kuning ya, biru ada, Betul. biru putih ada dalam Ya. bendera itu, membawa kepada perjuangan kita yang tidak putus Ustaz ya. Betul, Safas. Sepanjang hayat kita sudah tentunya, apatah lagi apabila ianya adalah anugerah daripada Tuhan yang Esa. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman hari ini, surah At-Takwir, surah yang ke-81. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 kita akan melihat kepada bagaimana situasi fenomena hari kiamat dan huru-haranya, di mana pada waktu itu tidak ada siapa yang merdeka kecuali mereka yang betul-betul membuat persediaan untuk hari tersebut. Kemudian diikuti pada ayat 15 hingga akhir. Surah ini menjelaskan tentang sumpah Allah menetapkan kebenaran wahyu Al-Quran dan kenabian Rasul adalah cara bagaimana seseorang hamba itu terus merdeka dan terus menjadi hamba kepada Yang Esa. Sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan tuan-tuan sharekan bersama dengan rakan-rakan. Sempena Hari Merdeka, semuanya cuti ya, ambil kesempatan untuk kita memaknai merdeka kita dengan surah At-Takwir, surah yang ke-81 daripada juz yang ke-30 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, moga terus ceria, bahagia, gembira bersama dengan kalamullah Al-Quran, dan moga-moga terus kita memerdekakan kehidupan kita dengan kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan Ustaz Faz bacaan surah At-Takwir pada hari ini bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke 14. Kita nak mula terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, surah At-Takwir ayat pertama sehingga ayat yang ke-14. Kita cuba untuk permulaan ini dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. Jom kita gemakan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 14 Ustaz ya. Alhamdulillah kita membaca surah At-Takwir pada hari kebangsaan ataupun hari merdeka ini untuk sama-sama kita melihat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita bagaimana untuk kita terus merdeka. Kerana awal-awal mungkin kita merdeka dan kemudian bila selepas 60-65 tahun apabila kita tidak menjaga kemerdekaan ini, suatu hari nanti Allah memberi pilihan sama ada terus merdeka ataupun dibaham oleh azab yang dinyatakan pada surah At-Takwir pada hari ini. Maka kita lihat kepada ayat yang pertama, Allah berfirman idza syamsu kuwirat, iaitu apabila matahari itu digulung. Ustaz ya, digulung ni macam orang pakai serban tu kan panjang dia punya tu. Jadi bila digulung itu ke kepala menyebabkan apa? Cahaya daripada matahari yang selama ini bercahaya, bergemerlapan, bila digulung maka hilang cahaya tersebut. Ini adalah peristiwa berlaku pada hari kiamat ya. Kita ada hari akhirat yang panjang, tapi bahagian awalnya itu bila peristiwa itu dirakam, Allah nak menceritakan dengan penuh penegasan. Dalam bahasa Arab Ustaz ya, sebenarnya boleh diletakkan kuwirat asyams ya, tetapi Allah menyatakan di sini asyamsu kuwirat. Allah nak beritahu dengan cara yang terbalik, nak menekankan kepada orang-orang yang degil. Degil ini maksudnya kalau cakap yang bergulung itu adalah matahari, tapi matahari bergulung. Nak menceritakan sesuatu yang selama ini orang-orang Arab merasakan matahari itu adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka. Matahari itu akhirnya akan hilang manfaat mengikut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang pertama ini bila Allah menggunakan perkataan idza, itu maksudnya ialah sesuatu yang akan berlaku, tapi dalam masa yang sama boleh dalam bentuk fi'il madhi atau mudhari' Ustaz ya, sama ada yukawwir ataupun kuwirat. Di sini Allah menggunakan perkataan kuwirat dalam bentuk past tense ataupun dalam bentuk madhi bahasa Arabnya untuk menjelaskan apa? Perkara ini bukannya telah berlaku ya, tetapi idza ini sesuatu yang akan berlaku, bukannya dalam bentuk yang tidak pasti tetapi pasti berlaku, untuk kita ambil pelajaran pada ayat yang pertama. Baik, pada ayat yang kedua ya, Allah menyatakan tentang wa idzan nujumun kadarat. Allah menyambung lagi apabila
bintang-bintang itu berjatuhan. Satu adalah matahari, yang keduanya adalah bintang-bintang. Ini nak menunjukkan apa? Kalau selama ini bintang-bintang ini berfungsi. Contohnya kalau kita bercakap tentang lampu yang ada berfungsi, tetapi lampu itu sudah pun blackout, ya, dah tak boleh dah berfungsi, dan lebih daripada itu adalah berjatuhan, itu akan menyebabkan orang-orang yang berada di padang pasir di tengah laut merasakan bahawa ini sebagai satu perkara yang amat mendebarkan. Cuba bayangkanlah kalau kita ada lampu kat TV Hijrah ni, ada lampu berjatuhan, Allah, ya, dah maksudnya itu tandanya dah memang bergegarlah tempat ini. Rasanya tak ada saya nak masuk studio ni Ustaz, ya, tuan-tuan yang kat rumah pun kan, rumah lampu jatuh, kan, jatuh berantakan tersebut, sudah tentu kita keluar daripada rumah tersebut nak pergi mana? Sudah tentunya ke tempat yang lain yang lebih selamat, tetapi bergantung kepada apa yang telah kita siapkan. Wa idzal jibalu suyirat, iaitu bila gunung ganang itu berjalan ataupun bergerak, Ustaz. Bergerak, dia sepatutnya dia pasak ke dalam bumi ini, tetapi bila dia boleh bergerak, kita dah tahu dah ia menyebabkan lapisan tektonik pada bumi itu, menyebabkan gempa bumi. Dan satu perkara yang amat berharga oleh orang Arab adalah isyar pada ayat yang keempat. Wa idzal isyaru utilat, iaitu unta yang bunting 10 bulan, masyaallah. Pasal bagi mereka bila ada bunting unta yang ibunya satu, tapi nanti akan dapat lagi anak dia, ya, dia lebih kurang macam beli Mercedes ataupun beli satu kereta yang mahal, dapat percuma kereta mahal. Satu percuma. Jadi siapa yang tak nak, kan? Betul, ya, beli satu, Ustaz beli satu, percuma tu bagi saya. Kan, semua orang nak. Tetapi pada waktu ini utilat, ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Pasal apa? Kerana gementarnya, dan pada waktu itu yang paling berharga pun tidak dapat diberi perhatian. Apa lagi yang berlaku pada waktu itu? Wa idzal wuhu, susah nak sebut Ustaz ni, husyirat, iaitu binatang-binatang liar. Sepatutnya kalau kita baca dalam surah Al-Abasa sebelum ini, kita kan ada anak, ada pasangan, Ustaz, kan, kita rapat, tapi waktu itu kita akan yafirru, ya, kita akan lari daripada anak kita, isteri kita, mak ayah kita, pada surah Abasa ayat yang ke-34. Tapi kali ini binatang liar pula yang dikumpulkan, Ustaz. Boleh berkumpul pula. Dia terbalik, yang rapat jadi jauh, yang jauh liar jadi rapat, husyirat, ya, dipanggil, dikumpulkan. Apa lagi? Wa idzal biharu sujirat, iaitu lautan, ya, al-bihar, dia ada al-abhur dengan al-bihar, maksudnya abhur ini adalah plural, kata jamak, yang al-bihar juga kata jamak bagi lautan. Tapi al-bihar itu maksudnya semua lautan yang ada di atas muka bumi ini. Kalau al-abhur tu mungkin 2-3 lautan Pasifik, laut Cina Selatan, itu saja. Allah menyatakan semua air-air yang ada itu sujirat, dipanaskan, ya, panas. Pasal apa? Pasal orang kata bawah ni ada lava, Ustaz, ya. Jadi pasal dah berantakan dengan gunung tadi, semuanya tercabut apa sebagainya. Allah bawakan perkara ini menarik perhatian terutama siapa? Orang-orang yang tidak merdeka sebenar-benarnya, ya. Dia rasa merdeka, dia boleh buat apa saja. Apa aku kisah, kan? Aku nak pukul orang, nak kaya, nak rasuah, aku nak kempen untuk orang. Sekarang dah merdeka, biar aku isi kemerdekaan. Tapi rupa-rupanya Allah kata, watch out, ya, kamu rasa kamu merdeka, ini adalah tanda bahawa kalau berlaku peristiwa ini, wa idzan nufusu zuwijat, menakutkan, Ustaz. Betul. Apabila diri-diri ini ditemukan pasangan masing-masing. Maksud pasangan ini bukan pasangan suami isteri. Zuwijat ini kalau orang yang suka rasuah jumpa dengan orang rasuah sekali, engkau macam aku pernah jumpa, kan? Rupanya dikumpulkan satu kawasan. Ya, balasannya apa nanti kita tengok. Tapi kalau orang baik, baca Quran, jaga, bila orang minta untuk nak puasa tak, nak jadi ni tak, yang berhormat contohnya, kalau jadi ini untuk saya buat lebih banyak kebaikan, saya nak. Tapi kalau menyebabkan saya kena buat perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak nak. Maka orang ini akan dikumpulkan satu kawasan, Ustaz. Dan kita harapkan kita lah, Ustaz, ya, bersama dengan pemimpin-pemimpin yang ada, amat-amat menjaga etika, integriti ini, kerana ini adalah peristiwa yang menggetarkan. Waktu itu dah tak ada dah orang kata, nah saya bagi awak sikit, saya nak bagi pastikan semua tenang, dapat bilik VIP 5 bintang, dapat apa, yang jaga saya, semua aman. Habis peluang tersebut. Dan inilah yang Allah nyatakan pada ayat 8 dan 9, dua ayat yang pendek tetapi ianya amat-amat menakutkan.
yang menjadi panduan kita. Kita baca ayat 8 dan 9 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Betul Ustaz Faz, ya? Kita tak macam mana kita nak bayangkan betapa dahsyatnya, kan? Betul. Matahari, kan? Betul. Selalu memang kita menunggu-nunggu matahari terbitnya. Betul. Sunset, Sunset, sunrise. Kan? Lepas tu kita tunggu-tunggu pula momen-momen cantik sunrise pula. Betul Ustaz. Tiba-tiba hari ni Allah cakap Allah Tergulung, tak nampak dah cahaya Rabbi, subhanallah. Moga-moga di hari yang sangat dahsyat ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, ibu ayah kita semua, amin ya rabbal alamin, keluarga kita insya-Allah. Kita ulang ayat 8 dan juga 9 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat bi ayyi dhanbin qutilat Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya kerana dosa apa dia dibunuh, ini adalah satu perkara yang amat menakutkan Ustaz, ya. Sampai di akhirat nanti orang anak-anak baby perempuan, kalau di Mekah ni jahiliah, amalan jahiliah, bila dia nak melahirkan anak dekat padang pasir ke dekat lubang, dan kalau dapat anak lelaki itu disambut, ya, disambut, dan kalau katakan anak perempuan terus ditimbus. Astagfirullah. Ya, terus ditimbus. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka merasakan bahawa anak perempuan ini satu bila besar nanti akan berkahwin dengan lelaki, dan kalau lelaki itu daripada kabilah lain yang mereka memang selalu bermusuh Ustaz, ya, maka ia sebagai satu perkara yang tidak membawa tuah. Dan lebih daripada itu, ya, perempuan dikaitkan dengan perkara itu ini, amalan-amalan khurafat jahiliah yang ada pada mereka inilah yang menyebabkan mereka rasa kalau dapat anak lelaki, wah gembira, ya. Zaman sekarang Ustaz, ada orang juga yang masih lagi buat perkara ini yang kita harap kita tak buat, ya. Contohnya bila dapat anak lelaki, oh tahniah dapat anak lelaki, kan. Bila tengok dapat anak perempuan, tak apa next time. Cakap next time itu adalah amalan jahiliah, ya. Maksudnya apa? Oh, macam anak perempuan ini adalah satu perkara yang tak boleh meneruskan perjuangan, legasi dan juga kebaikan, padahal lelaki dan perempuan dua-duanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini apa yang kita belajar sempena hari merdeka kita ini, di sana nanti anak yang dibunuh itu Ustaz, bukan pembunuh, anak, bukan mak ayahnya yang akan ditanya, anak yang dibunuh itu akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, ya, bukan bi ayyi sayyi'ah. Sayyi'ah ni dosa besar, zambin ini dosa yang kecil sekali. Ni sebab apa kamu dibunuh? Ditanya kepada baby tersebut dia pun tak boleh jawab lah, kan. Ya, saya tak sempat lagi nak buat dosa, yang sebab buat dosa ayah mak saya. Pelajarannya apa? Bagi seorang ayah, ibu, pemimpin dalam rumah, pemimpin bagi peringkat negara, jangan sampai kita membunuh anak. Kalau zaman sekarang Ustaz, ya, bukan sekadar bunuh anak perempuan. Zaman Firaun tu bunuh anak lelaki pun ada, ya. Zaman sekarang ada yang bunuh anak lelaki perempuan dengan mengambil hak-hak yang ada, sampaikan mereka tidak boleh hidup, ya, tak makan, tak minum, dengan duit-duit rasuah ataupun mengambil hak rakyat. Semua itu nanti rakyat nanti akan ditanya, kamu sebenarnya sampai mati, sampai kamu buat-buat macam-macam ni pasal apa? Apa dosa kamu ni? Ya. Waktu itu memang masya-Allah pemimpin-pemimpin, ibu, ayah dan juga peringkat negara akan terkedulah, terkedu. Di mana Allah nyatakan wa idzas suhufi nusyirat, iaitu suhuf akan dibentangkan. Kalau kita lihat sebelum ini di dalam surah Abasa saja, Allah menggunakan fi suhufin mukarramah. Kita rasa macam oh ini suhuf, kat sana suhuf, sama ke? Betul. Sebenarnya di sini suhuf, di sana as-suhuf. Ada beza sedikit kerana apa? Yang dalam surah Abasa ni Quran. Betul. Maksudnya yang ada di Lauh Mahfuz itu adalah amat mulia. Kemudian bila sampai dalam surah At-Takwir ini, suhuf yang dibentangkan itu adalah lembaran amal kita. Kalau baik Ustaz, ya, macam Ustaz Tar banyak kebaikan, masya-Allah Ustaz, ni kita doa Allah ampunkan kita yang kurang-kurang itu, kita akan jadi amat gembira, dibentangkan. Tetapi kalau katakan yang lembaran itu tidak sama dengan standard suhufin mukarramah, maksudnya panduan Al-Quran, tengok Quran cakap begini je buat lain, Quran cakap ni je buat lain, pada waktu itu
ianya amat-amat mendebarkan, dan itu sebabnya Allah ingatkan kita dalam surah ini agar kita terus membuat persediaan merdeka. Kita lihat perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu hari ini kita melihat perkataan as'asa, iaitu habis ataupun larut malam ataupun pergi. Satu kali saja disebut di dalam al-Quran, dan kita akan berjumpa ayat ini pada ayat yang ke-17. Kita harapkan merdeka kita bukanlah as'as, tetapi harapnya tanaffas. Apa kaitan malam yang gelap dengan merdeka yang gelap? Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Dia kata macam taranum bunyi ujung tu dia, masya-Allah Safas. Yang penting isinya untuk terus merdeka, ya, dan itu perjuangan penting, perjuangan subhanallah yang penting, masya-Allah. Jadi merdeka, kan, Ustaz, bila bercakap tentang merdeka ni, apa yang Ustaz nampak, Ustaz sering ingatlah bila saban tahun kita dikurniakan merdeka. Subhanallah. Saya teringat Al-Fadhil Safas, Allah yarham Tan Sri Datuk Hasan Azhari melaungkan kalimah keramat sebelum laungan merdeka. Betul. Kan, Allah yarham Tan Sri Almarhum Tan Sri melaungkan laungan azan di Stadium Merdeka itu, kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di laungan keramat itu azan memanggil hati kita, memanggil Ustaz, kan, ya. Mudah-mudahan laungan keramat itu terus merawati jiwa anak-anak sekarang ini, anak-anak muda khususnya Ustaz, yang barangkali banyak ujiannya saat ini. Moga-moga Allah terus perkukuhkan semangat jati diri anak-anak kita untuk terus merdeka, menjaga, subhanallah. Dan salah satunya sudah tentu kita nakkan kemerdekaan, misalnya kita nak membebaskan kehambaan sesama manusia kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu taala. Itu yang pasti akan menyebabkan merdeka kita sampai ke syurga. Maka sudah tentu kita hari ini ambil kesempatan Ustaz masih lagi dengan melihat tajwid dalam Al-Quran, agar kita baca ini. Orang rasa kadang-kadang dia rasa baca Quran ni biasa je, tetapi itulah yang akan memerdekakan diri kita yang sebenarnya. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita singgah jap ke ruangan tajwid. Kita nak perhatikan apakah fokus kita pada hari ini, iaitu menyempurnakan sebutan huruf ta ketika waqaf. Kita pun pernah kongsikan sebelum ini, jadi kita nak tengok pada hari ini ayat yang kelima, antaranya ayat kelima, 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Sadaqallahu azim. Itu antara 3 ayat. Banyak lagi ayat. Kalau kita perhatikan daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14, Ustaz, kita matikan semua dengan huruf ta kat ujung. Di hujungnya. Lepas tu nanti di akhir nanti baru masuk ma'rif sukun. Betul. Wah, irama dia atau tempo dia dah berubah. Berbeza, dia melambangkan fasa berbeza. Fasa berbeza semua. Jadi kena hati-hati huruf ta, kena berikan hak dia sedikit, angin terkeluar sikit, kan? Sikit saja, jangan banyak, dan jangan sekali-kali kalau kita sebut tu dia bunyi macam qalqalah. Contoh, wa idzal wuhushu husyirat, ujung tu wa idzal biharu sujjirat. Dah tadi macam qalqalah pula. Sebab huruf ta tak termasuk huruf qalqalah. Jadi kena hati-hati, dan langkah terbaik ialah kita buat latihan dan kita semak bacaan atau membaca dengan guru kita secara talaqi musyafahah. Tak kiralah kalau ada ruang secara fizikal bertemu, kalau belum
boleh secara online pun boleh. Yang penting terus dan kita belajar insya-Allah. Mudah-mudahan selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan ya pada Ustaz Tar berkongsi tadi bagaimana di hujung ayat 1 hingga ayat yang ke 14 Ustaz ya, penuh dengan suilat, qutilat. Maksudnya dia macam tegas tegas subhanallah ya, nak menunjukkan dia dalam sharp dan juga dia bersifat madhi Ustaz ya, past tense ini maksudnya bukan sudah berlaku tetapi bila perkara itu masa depan digunakan past tense itu menunjukkan bahawa perkara yang pasti akan berlaku dan menggetarkan jiwa sepatutnya bagi siapa yang baca. Jadi kalau surah ini dibaca oleh imam, jangan pula kita rasa macam wah tenangnya saya mendengar perkara ini kan, kerana ini adalah tak untuk memastikan kita mengambil pelajaran. Dan sebentar tadi Ustaz ya, kita sudah membaca sehingga ayat kita dah tadabbur melihat pada ayat yang ke-10 ya. Allah menyambung pada waktu pada ayat yang 11 ini wa idzas samaa'u qushitat, iaitu bila langit ini dilepaskan, dia macam kambing tu Ustaz ya. Kalau katakan dilapah dia punya kulit itu warna merah jadi kan. Maka itu yang berlaku pada langit. Masya-Allah. Langit menjadi merah ya. Wa idzal jahimu su'irat, dikaitkan dengan apa? Jahim itu dia menyala tinggi sangat ya, sehingga kan dia seperti mencapai awan Ustaz. Merah yang amat sangat. Wa idzal jannatu uzlifat, dalam masa yang sama di tempat lain ialah jannah itu didekatkan. Jadi ada dua pilihan iaitu bagi diri yang sudah pun hadir pada waktu itu, dia dah tahu dah alamak aku yang bagaimana ya. Semua orang nervous. Orang yang baca Quran, yang solat, buat baik pun bimbang Ustaz ni, benar ya Allah aku ni cukup ke, ya Allah dapat ke, dia macam apa nak ambil keputusan periksa dapat A ke tak dapat A, dapat A ke tak dapat A, dapat B tak dapat A, sekali kata Allah tak dapat A. Itu yang wa idzal jahimu su'irat, iaitu jahim yang kita bincang sebelum ini, neraka yang seperti singa lapar Ustaz. Dia akan faham kepada orang-orang yang tidak cukup amalnya, tetapi bagi orang yang cukup bagaimana? Sudah tentu syurga itu didekatkan untuk kita harapnya Ustaz ya. Seperti mana kita dekatkan diri kita pada Al-Quran, moga-moga Allah dekatkan jannah itu kepada kita. Jadi kita nak menyambung daripada ayat yang ke 15 ya. Allah membawakan kepada kita sumpah ya, berbeza muziknya. Kita baca ayat 15 hingga 29 untuk kita bersedia memahami apa yang perlu saya buat agar terus merdeka sampai ke syurga insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita nak terus menyambung ayat yang ke-15 sehinggalah ke akhir surah At-Takwir ayat yang ke-29. Kita cuba baca dengan taranum murattal Hijaz insya-Allah. Kalau macam ni awal tadi tu memang dia sesuai dengan bentuk tegas bayati yang ternyata pun ras kan sesuai. Yang ni kita cuba dengan Hijaz jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين
فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-15 hingga 29. Allah membawakan kepada kita Ustaz ya satu sumpah ya. Fala, Allah menyatakan bahawa Allah menemplak kepada mereka yang masih lagi memilih jahim dalam hidupnya. Sudah merdeka, diberi macam-macam tetapi memilih jalan jahim. Tetapi kita doakan kita mengisi kemerdekaan kita ini dengan jalan yang didekatkan kepada jannah. Wa idzal jannatu uzlifat pada ayat yang ke-13. Maka Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Mengapa Allah bersumpah dengan bintang-bintang? Kerana ada orang-orang yang memilih jalan jahim ini Ustaz ya. Dia percaya kepada jin dan juga bintang-bintang. Dia percaya pada zodiak, pada horoskop. Kalau lahir bulan ini begini, ilmu-ilmu khurafat. Dia nak melabur pun Ustaz ni dia pakai bomoh. Pakai bomoh ya. Dia nak main bola pun pakai bomoh, dia nak buat kenduri pun pakai bomoh. Maksudnya ialah dia minta bomoh itu cakap pada jin, jin kata pada dia dapat maklumat daripada di atas bintang sana bahawa insya-Allah tak hujan. InsyaAllah tu kan, tapi tak hujan. Perkara-perkara itu adalah perkara yang Allah kata Allah bersumpah dengan khunnas kerana Allah yang berkuasa. Al-jawaril kunnas, iaitu yang beredar, yang terbenam. Dan Allah bersumpah lagi dengan malam apabila ia gelap dan fajar subuh apabila ia telah menyingsing. Ini Ustaz ya. Allah bersumpah dengan perkara ini kerana apa? Semuanya adalah makhluk Allah yang hebat. Dan bila bercakap tentang malam, gelap, subuh, siang, tanafas ini maksudnya macam kita bernafas Ustaz ya. Dia macam malam tu tertekan, bila pagi tu rasa kan. Maka Allah nak menyatakan apa? Bila Allah dah bersumpah dengan perkara ini, innahu laqaulu rasulin karim. Ini adalah jawabul qasam. Itu jawapan kepada sumpah-sumpah tadi. Suruh perhatikan bahawa sebenarnya kalau sesungguhnya dialah yang membawa qaul rasul yang mulia. Rasul di dalam ayat ini adalah utusan daripada Allah yang bernama malaikat Jibril. Ini bukan Rasul Nabi Muhammad ya, Rasul tetap utusan, tetapi utusan ini adalah Jibril yang penuh kemuliaan, membawa, bukan dia bercakap Ustaz ya, qaul maksudnya cakap, tapi cakapnya itu bagi pihak Allah SWT. Macam kita cakaplah qala Rasulullah kan. Pasal kita cakap qala Rasulullah, pasal itu kalam Rasulullah. Betul. Kita yang menyatakannya. Jadi dalam hal ini Jibril membawa kalam daripada Allah dalam bentuk qaul. Dan Jibril ini siapa? Dzi quwwatin 'inda zil arsyil makin, iaitu mempunyai kedudukan yang amat istimewa, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perlu diberi penekanan perkara ini? Jibril membawa wahyu. Kalau orang-orang yang nak memilih jannah Ustaz ya, bila berlaku hari kiamat untuk terus merdeka, perlu memilih perkataan panduan daripada yang esa yang dibawa oleh Jibril yang menjadi ketua, muta'im thumma amin, iaitu ditaati, di sana sangat dipercayai. Maksudnya tidak ada isu integriti Ustaz ya. Tidak ada isu amanah ya, tidak ada pula ini satu bahagian, satu lagi disembunyikan. Ataupun kalau kita bercakap tentang manusia yang bersama dengan wahyu Ustaz ya, dia kalau rasanya ada kelemahan dalam memimpin, okey saya lemah kan, saya silap, tolong tegur. Tetapi kalau betul, tolong diikuti. Ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril ataupun berkaitan dengan malaikat Jibril yang disumpah oleh Allah SWT. Dan apa kaitan malam dan juga siang tadi Ustaz kan? InsyaAllah. Maksudnya kalau orang itu dia dalam keadaan gelap, tertekan, ada masalah, bila dia ikut panduan wahyu yang dibawa oleh Jibril, insya-Allah dia jadi idzatan nafas. Dia akan
ya, dia akan jadi lega, dia akan jadi amat merdeka dalam kehidupan. Dan selepas itu baru Allah bercerita tentang utusan daripada manusia. Ya, kalau tadi malaikat utusan Allah, siapa lagi utusan Allah? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat 22 sehingga ayat yang ke-25. Kita nak baca bagaimana Allah meneguhkan kalau kita ikut Jibril dan juga Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita ini akan dipandu hidayah menuju Allah. Ayat yang ke-22 hingga ayat 25 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan yang bonda, muslimin dan muslimat, kita nak pasak lagi sekali, baca ulang lagi sekali ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-25. Jom ibu ayah sekalian gemakan, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma sahibukum بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب وما هو بقول شيطان رجيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-22, wama sahibukum bimajnun, dan bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang boleh disangka buruk dalam menerangkan, ataupun dia bukanlah yang gila, ya, bukan temanmu itu gila. Allah menyatakan perkara ini kerana orang-orang musyrik ustaznya menuduh nabi ini gila. Ya. Gila ataupun dirasuk oleh syaitan. Itu yang cakap perkara merapu-rapu. Dia cakap Quran tu merapu-rapu. Padahal yang dia cakap tu merapu, kan? Tapi disebabkan orang yang gila, dia boleh cakap benda yang gila, tetapi bagi orang yang betul dia akan tengok, oh, yang dicakapkan ini adalah sesuatu yang bukan daripada nabi, tetapi itu adalah daripada Tuhan yang Esa. Maka pada ayat yang ke-23 itu Allah menyatakan nabi ini tengok Jibril ini bil ufukil mubin, pada melihat dengan sebenar-benarnya, bukannya teka-teka. Seperti orang-orang bomoh ke syaitan, dia kata dia teka-teka je, dia dapat maklumat daripada langit dan dibawakan hurafat-hurafat itu kepada orang-orang musyrik Mekah. Dan selepas itu Allah menyatakan wama huwa 'alal ghaibi bidalin, iaitu nabi ini tidaklah bidanin. Tanin ini maksudnya ustaz ni, kalau macam ustaz suka makan apa ustaz kalau dekat restoran biasanya? Nasi ke mi ke apa ke, nasi Arab lah, nasi Arab kan. Kita pergi jumpa chef kan, lepas tu kita kata chef nak minta resepi boleh tak, nak buat kat rumah kan. Kalau chef itu danin, itu maksudnya apa? Oh tak boleh, ini informasi, secret recipe kan, dia tak akan kongsikan. Tapi Allah nyatakan pada nabi, pada perkara ghaib nabi tidak menyembunyikan segala ilmu-ilmu. Itu maksud danin, ya, menyembunyikan. Nabi tak kedekut ataupun kalau nak sila bayar, tak ada ya. Nabi adalah orang yang sentiasa dapat saja maklumat, terus bahagi sahaja tanpa bayaran, tanpa minta balasan, kerana nabi itu adalah utusan daripada Allah yang amin, yang amat jujur. Dan pada ayat 25, wama huwa biqaul, iaitu bukanlah apa yang dinyatakan oleh nabi ini adalah daripada syaitan yang direjam. Pasal mereka cakap pula nabi ini dah kena rasuk lah ni kan, syaitan dah masuk, entah apa-apalah dia cakap. Itu semua adalah tuduhan. Allah mengenepikannya. Dan bila Allah mengenepikan ini kerana apa? Kamu tuduh macam-macam ni, sebenarnya hang pergi mana? Kan lebih kurang gitu ustaz ya. Fa aina tadhhabun? Kamu nak pergi mana? Kamu nak pergi jahim ataupun nak pergi kepada jannatun naim, ke neraka ataupun ke syurga? Kalau kamu nak kepada syurga, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini adalah peringatan kepada seluruh alam. Bukan untuk kamu saja. Kalau kamu tak nak ambil Quran, ya, orang lain ambil. Lebih kurang begitu. Orang-orang Quraisy yang diajak oleh Nabi. Kalau kamu sombong sangat zaman sekarang ustaz ya, kalau kamu tak nak tengok my Quran time, tak nak belajar Quran, tak apa, ramai lagi orang yang nak belajar. Lebih kurang begitu. Allah nyatakan liman syaa'a minkum an yastaqim.
ya. Bagi siapa yang dapat peringatan daripada al-Quran ini? Bagi mereka yang inginkan yastaqim. Yastaqim ada kaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Kita bukan sekadar nak lurus di peringkat bumi, tapi kita nak lurus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ke atas, menuju ke syurga. Ayat yang ke-29 adalah ayat yang amat indah untuk kita tutup kemerdekaan kita tahun ini ataupun sambutan kita, agar binalah kehendak yang betul-betul Ustaz ya. Tasyaun ini daripada perkataan syai'un. Berbeza dengan iradah. Iradah ni kita nak tapi tak buat apa-apa. Tapi tasyaun ini kita buat, kita nak dan kita buat betul-betul menuju kepada apa yang kita nak. Kita baca ayat 29 kerana siapa yang faham ayat 29, kita benar-benar merdeka yang sebenar-benarnya. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Mari kita alunkan ayat yang ke-29. Panjang ayat dia, ada 3 mat kat situ panjang. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasyaa'una illa an yasha Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, dan kamu tidak dapat menempuhnya kecuali dengan kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Jika kita inginkan kemerdekaan benar-benar, kita ambil tindakan, rupa-rupanya Allah lah yang sebenar-benarnya menentukan segalanya. Kita kembali kepada kalam yang esa kerana kita tahu merdeka itu bukan saja di negara Malaysia tetapi sampai ke negara akhirat sana nanti insya-Allah. Kita berdoa di hujung ini. Kita perhatikan resolusi dahulu. Yang pertama, resolusi kita di hari merdeka ini ialah yang pertama, hapuskan amalan jahiliah yang masih menular di zaman kita sudah merdeka. Yang kedua, imani dan teladani sifat malaikat yang taat dan mulia, dan terus kita mendekatkan kalam Quran yang amat indah. Dan yang ketiga, tidak menyuruh ilmu yang diketahui untuk diri sendiri sahaja. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Faz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah, dosa-dosa ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan petunjuk dan hidayahmu ya Allah buat pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Moga diisi hatinya dengan Al-Quran, moga dipandu keputusannya dengan Al-Quran, moga dikurniakan kepadanya petunjuk daripada Al-Quran, moga diisi hatinya dengan ketinggian kemuliaan Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Moga-moga kami semuanya termasuk dalam golongan hamba-Mu yang mendapat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari merdeka ini Ustaz ya, untuk terus diampunkan dan Allah izinkan kita untuk menjadi individu-individu yang didekatkan dengan syurga. Inilah yang kita ingin teruskan perjuangan kemerdekaan kita dengan tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah sumbangan untuk sama-sama kita menggerakkan nilai Al-Quran, integriti dalam masyarakat, agar merdeka ini tidak ditarik balik tetapi kekal sampai ke syurga. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.